أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, memanjatkan, merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala apa yang telah Allah Ta'ala melimpah kurniakan ke atas kita, nikmat serta rahmat dikurniakan kepada kita. Dengan itu umur yang masih lagi panjang, kesihatan serta kekuatan. Pada pagi ini alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan hendaknya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keredaan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan daripada segala dosa yang kita lakukan ini. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, menyambung pengajian ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa kita mulakan memohon keberkatan daripada Allah. Kita mulakan dengan ta'allimul Quran, pengajian Quran secara talaqi dan musyafahah am, bermula daripada suratul Fatihah, dan insyaAllah kita akan sambung surah seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sambung surah apa? Ya, Al-Humazah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي طلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, melihat kepada ayat yang keempat suratul Humazah. InsyaAllah pagi ini kita tadabbur satu ayat sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dan ayat yang keempat, seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kalla la yunbazanna fil hutamah. Tuan-tuan tengok pada perkataan yang pertama ataupun kalimah yang pertama, iaitu kalla. Okey, kalla. Selepas kalimah kalla tu ada setengah-setengah Quran. Selepas kalla tu, atas tu dia ada tanda waqaf. Ada tak? Waqaf apa tu? Waqaf? Tuan sebut waqaf apa bentuk itu tu? Tak? Tuan-tuan, biasanya orang sebut waqaf sili. Okey, waqaf sili. Ada orang sebut waqaf soleh. Tak kisahlah waqaf apa. Tak, waqaf sili. Apa makna waqaf sili? Okey. Bacaannya adalah terlebih baik ataupun diaula, diafdalkan bacaan sambung, wasal. Jadi tuan-tuan, bukan kata tak boleh berhenti kat situ. Bukan boleh kata haram kalau berhenti situ. Dia tak berdosa tuan-tuan berhenti situ. Cuma kita meraihkan, ulama mengatakan bahawa di situ lebih baik sambung. Okey, kalla yang pertama. Yang kedua, melihat kepada suku kata la. La. Ada lam alif di situ. Okey, bila lam alif di situ, tuan-tuan tengok ada alif tak situ? Alif ada kan? Alif yang mati, ada tak alif yang mati? Ada kan? Alif yang mati sebelumnya berbaris atas ataupun fathah. Okey, fathah. Baik. Itu orang kata apa? Formula. Cara untuk kita mengenal hukum. Tuan-tuan dah sebut hukum tu. Jadi bacaan itu merujuk kepada hukum bagi
Mad asli. Mad asli. Kadar panjang harakatnya ialah 2 harakat sahaja, tidak menguranginya ataupun tidak melebihinya. Tu yang dikata cermat tu. Bila kita baca Quran, cermat duduk kat situlah, tak kurang tak lebih. Maknanya menepati 2 harakat. Jagalah kalau baca dalam sembahyang. Dalam sembahyang ke luar sembahyang ke, baca jaga-jagalah. Kalau dua-dua, jangan melebihi. Okay, baik. Yang pertama, yang kedua, kallala. Okey, semestinya tuan-tuan bila baca Quran ni memang kita tak larilah daripada bacaan mengikut lughatul arabi. Lughah Arab. Tuan-tuan baca Quran mesti ada lughah Arab. Jangan ikut lughah kita, sebab Quran tak turun dalam bahasa kita. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka tuan-tuan kena belajar. Kok mana pun tuan-tuan kena belajar lughah Arab ni. Lughah. Bahasa Arab tu. Okey, baik. Tata bahasa dia tu. Jadi tuan-tuan kena ikut lughah lah. Kallala, lala. Kalau tuan-tuan tak boleh baca kallala. Bunyi ada beza tuan-tuan. Kallala. Ni bunyi lain. Okey? Kallala. Dibunyi condong sedikit, la, dia tidak menegak, la. Kallala. Tu ada beza ni. Okey, baik. Kallalayu. Tuan baca kallalayu. Layu. Bukan layung. Dia duduk baca kallalayung. Kallalayung itu bacaan yang memang tidak cermat. Siapa-siapa baca layung tu memang tak betul. Tuan-tuan kena baca kallalayu. Yu, ya depan bunyi yu. Betul tak ya depan bunyi yu? Kenapa ya depan bunyi yu? Ya depan bunyi yu ke yu? Yu atau yu? Sebut yu lah. Kenapa yu pula ni? Kallalayu. Tak, kallalayumba. Tuan-tuan dapati pada suku kata yumba ada mim. Okey. Apabila nun yang mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf ba, bukan huruf ba. Bukannya huruf ba. Huruf ba. Ejaannya ba, alif, hamzah. Ba. Okey, sebutan dia. Ngaji biar kemah gitu. Okey. Kallalayumba. Okey, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba sahaja, tidak bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain. Ada 28 huruf kan? Satu je. Dia hukumnya ialah iqlab. Tuan-tuan nak tahu dia iqlab, tuan-tuan tengok satu, dia tanwin sebenarnya tu. Dia bukan nun mati ke tanwin tu? Tu bentuk nun mati ke tanwin tu? Yumba. Huk nun ke tanwin tu? Tuan-tuan tengok situ. Okey. Dia ada satu. Okey, dia ada satu dhammah. Kalau dia tanwin, dia ada dua dhammah tu. Ada dua apa dia? Dia punya apa bunyi apa tu? Baris dua tu lah. Baris dua hadapan tu. Dhammatain tu. Dhammatain makna baris dua depan tu. Jadi kalau mengikut kaedah resam Uthmaniyah, maka ditukar. Sebab apa? Iqlab maknanya menukar. Itu makna iqlab. Menukarkan bunyi tanwin kepada bunyi ba. Kallalayumba. Yumba. Okey, ditukar kepada bunyi mim tu. Minta maaf, kepada bunyi mim tu. Mim. Kallalayumba.
kepada bunyi mim tu. Okey, iaitu dirapatkan kedua bibir mulut. Tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan pernah belajar satu ketika dahulu tajwid ni, ada orang kata direnggangkan sedikit bibir mulut tu kan, sehingga dapat melepasi sehelai kertas, betul? Sekarang tidak. Tuan-tuan boleh rujuk fatwa. Okey? Fatwa Quran ni tuan-tuan boleh rujuk, bacaannya tidak direnggangkan lagi, dirapatkan bibir. Bukan rapat sekuat, tidak. Untuk menghilangkan dia punya rongga tu, yang kata tak rapat tu, tutup saja, cukup. Dia tak payah nak pengit gitu. Kalla la yumba. Dulu kalla la yumba, dia tak rapat. Sekarang rapat. Hampir berapa tahun dah fatwa ni keluar? Hampir 6-7 tahun. 7 tahun dah fatwa ni keluar. Okey, guru-guru Quran tolong ambil perhatian. Okey, jangan duk ajar benda yang lama lagi. Tengok ni fatwa dah keluar dah. Jumhur ulama Quran memang sepakat mengatakan bahawa iqlab dirapatkan kedua bibir mulut. Okey, baik. Kalla la yumba. Yumba dibaca dengan sedikit dengung, pada kadar 2 harakat juga dengungnya. Kalla la yumba. Yumba. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Itu biasa duk baca tu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tak cukup. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Bagi masak betul-betul, bagi cukup dia punya ramuan dia tu, barulah bacaan kita sedap. Bacaan kita tak sedap sebab ramuan tak cukup. Okey, tartil tu tak ada. Itu tak sedap tu. Yumbaza, baza, bazanna, bazanna, za, sazawa, bazanna, bazanna. Ada nun musyaddah. Hukumnya apa tu? Wajibah gunnah. Okey, wajibal gunnah dibaca dengan kadar 2 harakat. Panjang ke apa? Dengung, bukan panjang. Okey, harakat ni dia merujuk kepada kadar mat. Okey, jadi dia merujuk kepada panjang tu pada dengungnya, 2 harakat ketika wasal. Macam mana wasal? Sambung. Kalla la yumbazanna fil zannafil. 2 harakat je pada menyambung ayat. Okey. Kalau diwaqafkan pada wajibal gunnah, ada ulama berkata menyatakan bahawa kadar panjang boleh mencapai 3 harakat. Tetapi ketika waqaf dengan hukum wajibal gunnah ada 3 harakat. Dalam keadaan lain biasa 2 sahaja, tak boleh lebih. Okey. Zannafil. Zannafil. Tuan-tuan kena angkat hujung lidah tu. Naik ke langit atas. Kalla la yumbazanna fil. Ada lam tu. Terdapat di situ ada alif lam, betul tak? Ada alif lam dan dia merupakan hukum alif lam ta'rif. Okey, oleh kerana pada lam itu bertanda sukun, kita hukumkan dia dengan hukum alif lam qamariyah. Dibaca dengan dijelaskan lam yang bertanda sukun. Sebab tu jelas tuan-tuan baca kalla la yumbazanna fil hutamah. Ramai duk baca gitu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tu baca orang malas dipanggil. Nak mengaji sangat malas. Orang nak mengaji ni biar betul-betul semangat buat mengaji, malas buat apa? Kalla la yumbazanna fil ada lam tu. Jelaskan lam tu. Nafil hu. Ini banyak sangat bertukar ni. Allahu akbar. Mana-mana pun tuan-tuan. Bukan surau kita je. Bukan masjid kita je. Mana-mana je. Imam mesti bertukar ni. Yang kata imam tu sebab apa? Sebab dia selalu duduk depan, dia baca kuat.
makmum tak dengar. Makmum tak salah lah maknanya, imam yang salah maknanya. Tu kita tak dengar makmum baca lagi. Tak. Imam baca Allahu Akbar. Memang banyak imam-imam yang bertukar huruf. Ha pedas dengan ha simpul. Memang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu. Tukar. Habis tukar. Okey, bukan dia tak pandai, dia pandai tapi tak kurang cermat. Dia pandai, tanya hukum tahu. Tapi kenapa baca salah? Tak cermat. Tu dah, cermat sikit. Okey. Fil huh. Tak bunyi dia tu. Fil huta. Jangan sampai dia berubah sifat. Dia jadi apa? Boiler apa? Dia punya apa? Menggelegak. Fil khutamah. Dah jadi kha pula dah. Jaga. Okey? Jaga tu. Fil huta. Fil hutamah. Sebutan dia fil hutamah. Okey? Jadi di yang lain tidak ada apa-apa berkaitan dengan hukum bacaannya. Macam biasa, cuma diwakafkan tak marbutah tu. Okay, tak marbutah kalau kita wakaf dia berada di akhir ayat, tidak boleh diwakaf dengan tak marbutah. Dia kena wakaf dengan ha, diganti dengan ha. Ketika mana dibaca dengan tak? Ketika wasal sahaja. Kalla la yunbadanna fil hutamati wa ma. Kalau nak wasal lah, baru jadi ti, dia tak jadi ha. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkongsi kita pada pagi ni pengajian ilmu kita ni. Sebelum kita masuk ni ke surat berapa dah? Tengok sekejap 127. Tak ada dah kot. Ni muka surat 128 rasanya. Betul Abalan? Bab bulan lepas tersalah. Tapi tak ada orang tegur pun jalan je lah. Kita dah undur ke belakang jadi rugi tak rugi juga. Tapi ulang benda sama lah. Tapi tuan-tuan rasa macam yang baru tu kot. Sebab tak ada teguran tu. Okey, buku surat 128. Jadi tuan-tuan nak beri semangat sikit pagi-pagi ni, sebelum nak masuk orang kata apa ni, nak masuk ilmu, nak bagi makan kepada roh kita ni. Nak bagi makan roh juga ni. Nanti kejap lagi kita bagi makan jasad. Bagi makan roh dulu. Kelang kabut nak bagi makan jasad buat apa? Ada? Tak betul selalu kita ni. Asal lepas sembahyang subuh lari. Nak pergi mana? Tak tahulah. Tak tahulah nak pergi mana. Nak balik rumah, nak buat apa tak tahulah. Nak buat apa je balik rumah je. Lepas sembahyang subuh nak pergi mana? Taklah, lepas sembahyang tu, lepas orang bagi imam baca doa tu, terus pergi. Pergi mana? Tak. Ustaz nak baca ni tuan-tuan Nak baca ni bukan hadis Nabi ni, tetapi dia pepatah Arab. Pepatah Arab. Apa disebut dalam pepatah Arab ni? Dia kata ij'alil ilmi azran li asya'i wa la taj'alil asya'i azran lil ilmi. Walaupun tuan-tuan dia bukan hadis, tetapi dia memberi kefahaman kepada kita makna yang orang kata apa, yang kita apa, yang mendalam, yang kita boleh guna pakai. Setiap benda baik ni tak salah kita beramalkan. Kita pakai itu sudah. Walaupun dia bukan hadis, tapi kata-kata memberi semangat kepada kita. Apa makna dia? Ij'alil ilmi adran li asya'i. Tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan. Tolong. Ada? Nak tolong apa? Tinggal yang ni je lah tolong. Tak? Nak minta tolong pun tinggal yang ni yang duduk ni. Tak? Yang sampai 5 sah tadi tu ke mana? Tak sampai ke dia ni? Dia dengar tak ni? Dia dengar tak? Siapa yang tuan-tuan nak tolong bagi tahu?
Tuan-tuan lah beritahu. Nah, pepatah Arab mengatakan bahawa tuan-tuan, tolong. Ayat ni tolong, ayat rayuan tuan-tuan. Tolong sangat-sangat. Tolong apa ni? Tolong jadikan majlis ilmu ni, setiap majlis ilmu diadakan, kita tahu dah kan, jadual ada terpampang kat luar tu, kat whiteboard tepi tu. Nampak siapa kuliah hari ni, esok apa, maghrib siapa, subuh siapa. Dah tahu semua, tidak ada masalah dah tanya siapa kuliah. Masalah datang tak datang nombor 2 cerita. Jadual dah keluar. Dah tahu kan? Dia kata apa? Ij'alil ilmi. Tolonglah tuan-tuan jadikan majlis ilmu. Tak kiralah di mana-mana, di masjid kita ni ke, di surau mana-mana madrasah ke, walau hatta di rumah kita sekalipun ada majlis ilmu. Tolong jadikan majlis ilmu ini sebagai satu alasan. Satu alasan untuk kita tidak menghadiri urusan dan perkara lain. Cuba faham dia punya kata-kata tu. Walaupun dia bukan hadis tuan. Tapi betul. Apa salahnya? Jadi alasan ada majlis ilmu, jangan pergi urusan lain. Jangan menghadiri perkara lain. Menunjukkan apa tuan-tuan? Betapa pentingnya majlis ilmu ni daripada segala-galanya. Ya tuan-tuan, lari tu kenapa? Sibuk nak pergi mana? Minta maaf lah tuan-tuan minta maaf. Kena sentuh sikit. Biar ni dengan sentuhan ini dengan nada yang agak tinggi sikit pagi ni, supaya dia tercucuk ke dalam hati tu. Bukan marah, nak ingat. Kepada diri sendiri pun samalah. Tolong jadikan majlis ilmu ni sebagai satu alasan untuk kita tidak menghadiri perkara dan urusan lain. Sepenting mana urusan tuan-tuan, ni penting lagi. Ini tuan-tuan perjalanan tuan-tuan nak bawa ke bertemu dengan Allah. Urusan tuan-tuan nak bawa jumpa siapa? Mana yang lebih penting, pertemuan dengan Allah dengan pertemuan dengan makhluk? Ni. Wala taj'alil asya'i adhran lil ilmi. Jangan kamu jadikan perkara lain, urusan lain sebagai satu alasan untuk kamu tidak menghadiri majlis ilmu. Berlambak tak? Kenapa balik? Ada kerja ni. Kenapa balik? Ada kerja ni. Baik tuan-tuan, kalaulah betul tuan-tuan ada kerja, ustaz tak nak bersangka buruk tuan-tuan, minta maaf. Mungkin ada pentingnya. Mungkin ada orang kata apa ni, ada mustahaknya. Masalah keluarga ke, masalah isteri ke, anak-anak ke yang tak dapat nak dielakkan. Terpaksa ustaz lepas solat ni saya terpaksa balik sebab isteri tak sihat, sebab anak tak sihat, sebab benda-benda yang dibenarkan syarak, dibolehkan syarak. Tak ada masalah lah. Itu orang kata tak bersangka buruk lah. Kita berhusnuzan, bersangka baik, bukan bersuuzan. Nah, kalau dia tidak mendatangkan apa-apa tuan-tuan kepentingan kepada diri tuan-tuan, dan ianya boleh ditangguh, bukan dibuang, bukan dibiarkan, bukan tak buat. Tuan-tuan buatlah. Cuma apa salahnya kita mengambil masa untuk kita tangguhkan sedikit urusan kita. Untuk urusan kita ni. Sepenting mana urusan tuan-tuan? Ni penting lagi urusan Allah ni. Ni yang disebut ni, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjanjikan kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dengan Allah Ta'ala permudahkan urusan dunia akhirat dia. Tu Allah janji dah doktor. Tak yakin lagi. Allah Ta'ala janji dah. Lepas mu duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan urusan dia, sama ada atas dunia, urusan dunia, ataupun urusan akhiratnya. Hari ni orang lari daripada majlis-majlis ilmu, tak datang majlis ilmu tuan-tuan. Ada? Dia meninggalkan majlis ilmu tuan-tuan, dipentingkan dunia tuan-tuan. Orang ni silap. Dia sudah silap langkah. Mungkin dia mendakwa bahawa dunia ni kekal buat selama-lamanya, sehingga dia mementingkan dunia daripada akhirat. Silap tuan-tuan. Ya?
Dunia tak, kadang-kadang dia tidak dapat untuk memberi pertolongan kepada kita perjalanan kepada akhirat. Tidak dapat menyelesaikan urusan akhirat. Tetapi kalau tuan-tuan mementingkan akhirat, janji Allah, dunia pasti datang. Orang tak yakin benda ni, tak tahulah. Ustaz nak kongsi pada pagi-pagi ni tuan-tuan, tak, supaya kita, ahli qaryah kita, ahli jemaah kita, tuan-tuan alert benda ni. Jangan tengok majlis ilmu, pandang majlis ilmu seolah-olah tidak mendatangkan faedah. Tak apalah, tak penting mana pun tuan-tuan. Esok ada lagi ustaz, malam ni ada kuliah lagi ustaz. Ustaz lain pula, dia ringan pandangan dia. Bila kita ringan pandangan kita dengan Allah, tuan-tuan jangan salahkan Allah. Tuan-tuan bangkit di yaumul mahsyar besok, Allah Ta'ala pandang ringan kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala tak ambil tahu pun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah Ta'ala memekakkan, membutakan mata. Tak tengok kamu. Tuan-tuan duduk terkiar-kiar di situ. Nak pergi mana? Mudah-mudahan kita ambil sedikit ibrah, suntikan yang orang kata pada pagi ni. Dak, untuk kita orang kata mengubah. Berubahlah kita tuan-tuan ke arah kepada yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung nombor 9. Nombor 9 masih lagi pada fasal yang ke-11. Pengajian kita masih lagi berkaitan dengan beriman kepada al-malaikah. Wajib ni tuan-tuan. Duk cari dunia malaikat pun tak kenal tuan-tuan. Duk sibuk sangat dengan urusan dunia tuan-tuan, sampai malaikat pun tak kenal. Tak? Yang lain-lain tu boleh tahan kira lagi dah tuan-tuan. Jangan sampai tuan-tuan tak kenal Israel sudah dah. Duk sibuk dengan urusan dunia sangat sampai Israel pun tak kenal. Mati mengejut itu je. Tak kenal. Kau siapa? Tak tanya pun. Tiba-tiba mati gitu je. Sibuk sangat dengan dunia dia tu. Baik. Yang ke-9 dinamakan, betul abalan nombor 9. Itu abalan yang tegur itu bulan lepas. Dia kata benda sama. Okey, nombor 9. Malaikah Zabaniyah. Banyak malaikat kan tuan-tuan? Tak boleh nak kira. Okey. Yang ada malaikat ada apa? 10 malaikat. Ya betul. Apa tak orang yakin. Malaikat pun ni yang datang belajar tak apa yakin dah. Yang tak belajar mustahil yakinnya. Mustahil yakinnya. Tak? Kecuali dia ustaz jugalah. Dia ustaz juga tahulah. Okey, baik. Malaikah Zabaniyah, mereka itu adalah terdiri dari 19 malaikah. Tengok, kita ada berapa malaikat? Hak wajib kita ketahui. Berapa? 10 tak? 10 ke berapa? Betul tak tuan-tuan? Padan lah kita ni. Takut-takut dia datang kat kita ni boleh menyakit. Tak, ada 10 yang wajib kita ketahui tak? Yang ni dia kata malaikah terdiri daripada 19 malaikah. Maknanya apa? Hak wajib kita ketahui 10 tu. Nah, yang tak wajib wallahu taala a'lam lah. Kan kata ramai, banyak. Tak tahu malaikat dia kiraan berapa, tak tahu. Termasuklah Zabaniyah. Dia kata tu. Kesemua mereka itu ditugaskan menjaga dan mengawal neraka. Dia panggil. Menjawal neraka, mengawal neraka. Zabaniyah terdirinya daripada apa dia tu? Syurga dan neraka, menjaga dan mengawal neraka. Kepala dia siapa? Siapa bos yang menjaga neraka? Malaikah Malik ke Ridwan? Malik, betul. Kenal Malik Kan silap pintu kan? Kan tuan-tuan silap pintu nak masuk nanti kan? Betul ke ni? Malik ke Ridwan ni? Buka-buka neraka dalam tu. Ambil kau. Jangan silap tuan-tuan, nak mati tengok pintu. Tak? Nak mati tuan-tuan nak masuk pintu mana ni? Pintu surau dah kenal dah. Tuan-tuan silap pergi Mekah pun salah pintu pun tuan-tuan sesat tuan-tuan. Pintu berpuluh-puluh pintu tu. Nak, Masjidil Haram pintu berapa pintu? Silap pintu tuan-tuan, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Di kulluhun kullahan lah.
Ada? Panjat kat pohon, turun kat dahan. Masuk pintu lain, keluar ikut lain. Baik. Jadi tuan-tuan, di antara ketua, Ustaz sebut dah tuan-tuan. Satu ketua ni, Malik ni, dia bukan seorang, dia bukan satu. Nak sebut orang tuan-tuan tak berapa sesuai lah. Malaikat ni sebab dia bukan orang. Okey. Malik ni tuan-tuan, Malik ni sebut Malik lah, sebut orang apa? Tak boleh sebut lah orang. Sebab dia bukan orang. Dia nak kata macam mana lah? Dia nak kata apa lah? Dia malaikat. Malik ni, setiap ketua-ketua ni 10, ketua 10. Dia kat pilihan raya ada Mam kan? Betul, kat pilihan raya ada kan? Dia panggil K10, betul tak? Betul tak? Dia panggil apa tu? Barulah jentera pilihan raya tu dia panggil apa? K10 kan? Ketua 10. Cikgu betul tak? Seorang ketua dia kena cari 10 orang bawah dia. Betul tak? Lejenah dia panggil. Lejenah apa dah, apa benda dah. Lama dah ni. Kita ni tak lama dah tak ingat ah. Tak tinggal lama dah tak ingat. Mana? Jadi ada 10 bawah dia. Mengawal neraka. Malaikat itu, malaikah itu malaikat Zabaniyah yang menyeksa. Tugas dia Malik menjaga pintu. Zabaniyah ni yang duk dalam tu. Yang duk belai-belai kita dalam tu. Dalam neraka tu. Tak? Siapa rasa nak kena belai, tak payahlah belajar. Siapa rasa nak kena belai, nak kena usap-usap kepala tu, tak payah datang masjid. Tak payah buat baik. Buat je dosa, tuan-tuan nak buat apa buat je. InsyaAllah tuan-tuan akan masuk bertemu dengan malaikat Malik ni. Nanti malaikat Malik akan arahkan dia punya pengawal-pengawal dia tu, suruh usap tuan-tuan. Suruh belai tuan-tuan. Sampai hancur. Tuan-tuan rasa dah sendiri nanti tuan-tuan. Pas seorang-seorang. Bulan ni ada mati tak lagi? Bulan ni ada kematian tak bulan ni? Tak ada lagi? Ada. Semalam ada baby seorang. Ustaz nampak tiap hari nampak depan rumah. Masuk seorang. Baby tak kira lah. Baby ke, bapak baby ke, mati. Dia tak kenal. Bukan matinya orang tua je. Tengok. Umur 1 bulan 36 hari. Betul? Umur sehari. Dia keluar sehari tu lah. Dia keluar sehari. Kandungan tu 36 hari kandungan dia tu. Betul tak? Tak tahu dia sebut. Menipu orang kubur, menipulah ustaz. Dia sebut umur sebulan lebih kot. Umur sebulan lebih apa dalam perut tak tahulah. Mati juga. Tak apalah tuan-tuan, dia baby tuan-tuan. Dosa tak ada lagi tuan-tuan. Mata pun tak celik lagi. Ahlul syurga. Tak ada masalah dosa apa. Tak ada nak buat dosa pun kan mati dulu. Allahu akbar. Untunglah mak bapak dia. Memang sedih dari satu sudut, memang sedih lah. Anak kita kan. Tambah-tambah anak pertama pula tu. Allah, mati. Sedih, siapa tak sedih? Tapi kalau fikir bahawa Allah, untungnya aku. Dosa tak kena atas kepala ayah. Dosa tak kena ke atas kepala ayah tu. Anak memang anak dah, tak kena ke atas kepala ayah. Baik. Jadi, dari satu sudut memang tak untung. Tapi dari satu sudut memang untung memang lebih. Sebab tidak ada dosa. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni, itu berapa hari umur? Sebulan setengah. Yang datang ni umur sebulan setengah semua ni. Kenapa nampak bersih je muka? Umur sebulan setengah. Ni kalau mati ni tak tahulah ni nak cakap apa ni. Sama doktor yang cakap tu. Yang cakap sama tu. Yang dok cakap tu ni samalah. Umur sebulan lebih tu. Mati besok ni tak tahulah nak kata macam mana. Allahu akbar. Tuan-tuan cerdiklah tuan-tuan. Biarlah cerdiklah. Apa yang Nabi sebut tu ikutlah. Cerdik. Biar jadi orang cerdik. Ingat mati tuan-tuan. Ingat mati. Wali band tu sebut dah lagu dia tu, ingat mati tu. Ingatlah mati. Jangan duk suka sangat duduk atas dunia ni. Dunia macam dia punya ni.
Tak? Tapi Ramli sebut tu lah. Dunia macam ana yang punya tu. Okey, baik. Menyeksa ahli-ahli neraka di dalam neraka. Siapa ahli neraka? Siapa ahli neraka? Muhasabah sikit tuan-tuan pagi ni sebelum nak pergi makan roti canai ni. Sebelum nak pergi kedai Padang ni. Cikgu, buka tak kedai Padang? Buka. Bukan silau dah tadi ke pagi tadi? Dia kata tu. Apa ni? Menyeksa ahli-ahli neraka dan neraka. Tuan-tuan muhasabah kita tuan-tuan, siapa ahli neraka ni? Na'udzubillahi min zalik. Kita mampu sebut. Kita mampu sebut na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan Allah daripada azabnya. Kita mampu sebut tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Ramai duk sebut na'udzubillahi min zalik. Tiap-tiap hari buat dosa. Sebut-sebut. Dosa tiap-tiap saat buat. Apa makna? Siapa? Mesti kita katakan orang yang masuk neraka ni, ahli neraka ni orang kafir. Betul tak? Oh, memanglah orang kafir. Nah, memanglah orang kafir. Tuan-tuan jangan lupa, orang Islam pun masuk neraka juga. Betul ke ustaz? Bukan orang Islam masuk syurga ke? Nah, tuan-tuan baca sikit apa yang Nabi SAW sebut. 3 golongan yang akan dihumbang ke dalam neraka Allah. Tu tak ikut darjat lagi tu. Tak ikut lagi dia punya neraka-neraka ada berapa neraka tu. Tak ikut lagi tu. Dihumbang ke dalam neraka Allah. Yang pertama orang kafir, betul? Tuan-tuan sebut orang kafir tu betul? Siapa orang kafir? Yang tidak beriman kepada Allah. Orang kafir. Yang kedua, yang akan dihumbang menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua siapa? Iaitu batu-batu berhala. Siapa batu berhala? Batu berhala tu apa? Batu kek? Apa? Batu kek. Batu berhala tu batu kek. Tak. Tu Haji Din. Tak. Tu salah satu contoh lah batu kek tu. Patung-patung. Tak. Berhala ni tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan ataupun tuan-tuan menyembah selain daripada Allah. Sesiapa yang menyembah, melakukan ataupun mengeluarkan perkataan yang orang kata apa? Tidak tertentunya urusannya kepada Allah, itu berhala lah. Tidak mengikut perintah Allah, berhala lah. Menyekutukan Allah, berhala lah. Menyembah selain daripada Allah, berhala lah tu. Bukan Allah tu berhala, selain daripada Allah, itulah berhala. Disembah siapa? Patung, berhala tu. Disembah siapa? Patung apa tu? Batu kek tu patung apa? Patung betul apa tu? Haji dah boleh sebut tadi. Nak pergi ke Gombak tu, kan ada Tok Imam duk baca khutbah tu tak duduk-duduk. Kita baca khutbah ada 2 khutbah. Duduk juga penat kan? Bertahun-tahun tak duduk, tak naik gaut ke kaki. Tu patung jenis apa tu? Cikgu ni, patung jenis apa tu? Orang. Bentuk apa tu? Bentuk orang tu. Tak kira lah dia menyembah patung bentuk apa sekalipun, orang ke, lembu ke, apa ke, gajah ke, rimau ke, pokok ke, matahari ke, semua tu akan dibinasakan Allah. Yang tidak binasa Allah sahaja. Kenapa ya cerdik sangat sembah benda lain yang binasa, yang tidak mendatangkan kebaikan kepadanya? Ada mendatangkan mudarat, adalah. Disebut tu. Yang kedua, batu berhala. 3 golongan kan? Yang keempat terdiri daripada manusia. Orang kafir dah orang kafir tu bukan manusia, manusia dah. Yang ketiga manusia juga. Manusia mana? Iaitu yang munafik. Orang munafik masuk neraka. Masuk neraka. Jadi 3 golongan. Siapakah yang munafik itu? Orang kafir memang jelas kekafiran dia masuk neraka.
Betul? Orang munafik siapa? Adakah orang munafik ni tergolong atau termasuk dalam golongan orang-orang kafir? Adakah di batas syahadahnya? Habis tu? Maknanya dia masih Islam ke apa? Nak faham tu? Yang ketiga ni ialah terdiri daripada orang-orang Islam yang munafik. Tahu orang Islam tu? Orang Islam masuk neraka tak? Tak, tapi yang munafik bukan yang beriman. Yang beriman tidak disentuh api neraka. Tidak disentuh neraka Allah, tak sentuh tuan-tuan. Yang beriman. Yang tambah-tambah bukan sekadar beriman, banyak amalannya. Masya-Allah, mati besok. Tuan-tuan, dah dosa kita banyak kan tuan-tuan? Tak? Yang lain rasanya berat dah nak buat. Tak? Paling ringan bang. Tak? Cuba hafal Quran. Hafallah Quran sekadar mampu. Sekadar mampu ni. Sekadar termampu. Kita lemah tak tahu kita lemah. Sekadar termampu, hafallah Quran. Jangan doa fa'il ikhlas sampai mati. Tak? Daripada dia balik tu, dia mukallaf tu, sampai dia mati tu, dah al-ikhlas dia baca. Hafal surah-surah lain. Sebab apa tuan-tuan? Nak mengharapkan amalan tuan-tuan lain belum tentu tuan-tuan. Masuk kubur besok tak dapat lagi nak mengharapkan amalan tuan-tuan nak lepas daripada kubur. Minta maaf. Malaikat mari, ni dia antaranya, ni dalam neraka tuan-tuan. Dalam barzakh dah kena dah. Dalam barzakh kena dah, dalam kubur kena dah ni tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak elak? Nak elak daripada terkena pukulan malaikah. Macam mana nak buat? Azab kubur. Macam mana nak buat? Hafal Quran. Hafal Quran tu. Yang lain, tak, tuan-tuan tak boleh jawab soalan. Memang tuan-tuan tak boleh jawab soalan tu. Nah, beberapa soalan mungkar nakir tanya, tak boleh jawab lagi. Memang tak boleh jawab. Malaikat angkat nak ni dan nak ketuk dah ni. Nah, datang Quran. Yang lain semua tak tahu. Datang Quran. Nah, ya malaikah, berhenti. Quran sebut, berhenti. Berhenti dulu. Jangan pukul fulan ibnu fulan ni. Jangan pukul dia. Tak. Malaikat tanya, kau siapa? Aku Quran. Aku Quran. Habis datang sini buat apa? Aku datang ke sini untuk memberi syafaat kepada fulan ibnu fulan tu. Hari ni jangan pukul dia. Aku datang nak menyelamatkan dia. Dengan apa? Sebab atas dunia dulu, tak, dia apa? Dia apa? Dia menghafalku. Dia beramal denganku. Maka hari ni atas dunia dulu, dia ambil aku, dia guna aku Quran ni, dia guna Quran ni, dia baca Quran, dia belajar Quran tuan-tuan, dia hafal Quran ni. Quran ni akan datang. Bukan sekadar datang tuan-tuan. Bila datang pun tuan-tuan, tak, satu selamat barzah tu. Yang kedua, terang kubur tuan-tuan. Quran sebagai cahaya, nur yang akan menerangi kubur tuan-tuan dalam, bukan kat luar. Kat luar ada spotlight atas dah. Dekat luar tuan-tuan, kat kubur ada spotlight kan? Ada tak lagi? Masa kubur lain dah ada pasang spotlight dah. Senang, ada kematian malam-malam buka spotlight tu. Terang. Tak? Kalau tak ada pun pakai lampu kereta sudah. Tolong lampu kereta. Quran tuan-tuan, minta tolong tuan-tuan. Minta tolong sebelum tuan-tuan menghembuskan nafas terakhir tuan-tuan, tolong jangan tinggal Quran ni. Tolong sangat. Jangan tinggal Quran ni. Bacalah walau satu ayat sehari pun, baca dah. Kalau tuan-tuan nak selamat lah. Bukan makna tuan-tuan tak payah hafal jawapan-jawapan tu. Hafal juga. Mana? Mudah-mudahan. Okay. Tak dan kita ni. Tak. Nak baca dalil pun tak dan. Okey. Oleh masa pun dah. Jomlah tuan-tuan, kita pergi makan dulu dah. Tak, perut lapar, ilmu pun tak masuk rasa ni. Otak ke padang je kerja. Tak ada kerja lain dah. Okay, insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti sini, sambung pula. Tak, dia panjang di lain masa, di lain hari. Insya-Allah tuan-tuan, kuliah ustaz ni sebulan sekali je tuan-tuan. Sebulan sekali, harap hari subuh ni je. Hari lain tak boleh dah. Memang tak boleh.
Tak, hari tu hari Senin kan, malam. Tak dapat dah. Jadual surau pun dah penuh. Tak apalah. Tak, ustaz lain ramai lagi. Okey. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri kita sendiri. Sama-sama tuan-tuan. Dah. Yang terakhir, tolong satu lagi. Perbanyakkan istighfar dan selawat. Okey. Tiap-tiap hari banyak istighfar, selawat. Istighfar minta dengan Allah keampunan dosa kita. Dah, selawat minta pertolongan Nabi, syafaat Nabi. Dua ni tuan-tuan dapat, satu diampunkan dosa, dua dapat syafaat. Ke mana tuan-tuan? Insya-Allah. Semua nak pergi situ lah ke wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan dan kedhaifan diri sendiri ni. Kita tangguh dulu kuliah kita bacaan tasbih kafarah dan suratul as, dan kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, apa ni, insya-Allah 13 hari bulan ni Ustaz akan bukan berangkat ke Mekah tak lagi. Tak, berangkat ke Terengganu untuk misi jelajah dakwah Ustaz ni 13 bulan ni awal sikit, sebab ada program di Tasik Kenyir, camp motivasi Jabatan Kerajaan Terengganu lah. Jadi dalam masa sama 15 hari bulan tu Ustaz akan naik ke Kelancang meneruskan misi untuk pembinaan surau orang-orang asli. Orang-orang asli di Lancang, Felda Bukit Dama, Kampung Selimbar. Tuan-tuan pergi ke Lancang tu, ada satu tempat namanya Kuala Gandah. Tempat orang kata apa ni, gajah tu. Gajah, orang kata apa, tempat jaga gajah tu. Belah kiri tu itu Kampung Selimbar. Jalan ke gajah tu, itu pun ada orang asli juga situ. Jadi surau setakat ni baru buat sampai ke naik bim atas. Cuma lantai tak konkrit apa lagi. Masih dalam 20,000 lagi nak. 20,000 insya-Allah lah untuk kita buat surau untuk orang asli. Dan insya-Allah surau ni bukan sekadar buat surau saja. Ustaz akan cari ustaz dan ustazah untuk dihantar 3 kali seminggu, dan kita akan bayar kepada ustaz dan ustazah tu melalui duit sumbangan tuan-tuan tu lah. Jadi memerlukan lagi dalam hampir 20,000. Siapa-siapa yang nak berinfak, nak berwakaf, boleh jumpa direct ustaz lah, insya-Allah, ataupun nombor akaun ada, bank ada lepas ni lah, di Padang insya-Allah.